Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan belajar bab 5 ya. Bab 5 berkenaan dengan kekongruenan ya. Kekongruenan, lagi satu pembesaran dan juga gabungan transformasi. Okey. Okey, hari ini kita belajar kekongruenan. Kongruen. Okey, tanda pembelajaran ialah 5.1.1. Kita nak membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen berdasarkan sisi dan sudut. Okey. Dalam buku teks kamu ada yang barcode ni, kamu boleh scan dan buat aktiviti ni yang diberi. Okey, dan kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kongruen ya. Ada 3 trapezium. Inilah trapezium. Okey. Kita tengok ya. Cuba tengok raja yang pertama dengan raja kedua, adakah mereka kongruen? Kalau mereka kongruen, mereka adalah sama bentuk dengan sama sisi dia. Okey, saya akan cuba masukkan dan saya putar bagi dia ni. Okey. Boleh masuk dengan tepat sekali. So, jadi raja yang pertama dengan raja kedua adalah kongruen. Okey. Sekarang kita cuba tengok raja yang ketiga ni. Adakah mereka kongruen? Saya akan putar dia. Kita cuba masuk ke dalam sini. Okey, nampak tak? Raja yang ketiga lebih besar sikit. Nampak tak? Lebih besar sikit. Jadi kedua-dua raja ni tak kongruen. Tadi yang ni kongruen. Okey. So itu yang dimasukkan dengan. Nah, 2 poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan. Ya, maksudnya panjang sisi dia adalah sepadan, maksudnya sama panjang. 2 sisi. Dan sudut dia sepadan. Sudut dia angle, mesti sepadan. Baru kita kata dia kongruen. Okey, contoh di sini ya. Walaupun raja ni diterbalikkan macam ni, tapi kita boleh tengok kongruen kan, sebab tadi yang kita tengok dalam tadi simulasi tadi, kita boleh putar dia kan. Kita putar dia. Maksudnya kita boleh putar dia supaya sama tak kita boleh nampak. Jadi di sini kita nampak di sini kesimpulan dia, panjang sisi sepadan dengan sudut sepadan. Tengok sepadan tak mereka? AB. Ya. Tengok panjang sisi ni ya. Yang pertama kita tengok sisi AB dengan RQ. Okey, AB di sini nampak tak AB? Okey, sisi di sini dengan RQ. Ini. Nampak ada? Okey, RQ ya. Okey, mereka adalah sepadan. Okey. BC dengan QP. Okey, tengok panjang sisi BC. Okey, BC dengan QP. Okey, QP ya ataupun PQ. So dua-dua mempunyai tanda ni, so sepadan. Dan CD dengan PS. Okey, nampaklah CD ada 3 garis dengan ini 3 garis. Okey, so mereka sepadan. Dan AD dengan RS. So AD di sini dengan RS. Okey, dengan RS. So mereka sepadan. Dan sudut mereka. Sudut, tengok sudut BAD. Kita baca di tengah A. Okey, untuk BAD kita baca A, nampak tak? A, BAD, tengok sini gajah pertama BAD. Jadi di sini. Okey. Adakah dia sama dengan QRS? R ya. So di sini.
So dua-dua ni adalah sama. Kita kata dia congruent. Sama juga dengan sudut ABC. ABC ya. ABC ya, warna biru ni. Warna biru ni dengan RQP sini sama. Dan BCD warna orange dengan ini. Dan lagi satu ialah ADC warna grey ya, sama. So dua-dua rajah ni adalah congruent. Sebab dua-dua panjang sisi sepadan dan sudut pun sepadan. Sekarang kita nak tentukan sama ada setiap pasangan rajah berikut adalah congruent. Okey, ada dua rajah ni. Kita tengok adakah mereka congruent. Rajah pertama dengan kedua. Kalau kita tengok di sini, nampak dah cursor saya warna kuning? Nampak cursor warna kuning itu? Saya akan gerak ya. Okey, di sini 12 cm. AC dengan PQ 12 cm. Okey, kita sama ya. So saya letak sini AP. Kalau tak nampak, besarkan skrin. Siapa yang guna handphone, besarkan skrin. Siapa yang guna laptop boleh guna change to layout spotlight. Okey, AC 12 cm. Yang ini pun 12 cm. Sama panjang ni. Dan lagi satu sisi ialah AB. AB 5 cm. PR 5 cm. So sama panjang sisi dia. Okey. Dan kita nak pastikan BC adakah 13 sebab RQ ialah 13 kan. Jadi kita kena guna teorem Pythagoras. Kita kena teorem Pythagoras, kita kena cari BC. Okey, kita cari BC ya. Teorem Pythagoras, BC sama dengan sebab ini hipotenus, kita ambil dua sisi ni ya, tambah ya. So 12 panjang 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Okey. So maksudnya BC berapa? 144 tambah dengan 25. So 169. Okey, berapa punca kuasa 169? Ada dah jawapan? Boleh tulis di ruangan chat. So sama dengan 13. Ya, 13. Thank you. 13 bagus. 13 13 cm. So maksudnya BC ialah 13. So samalah. Okey, sama dengan RQ. So maksudnya mereka adalah congruent. Tapi kita boleh tengok sudut dia. Adakah mereka mempunyai sudut yang sama? Okey, sudut pula. Sudut dia di sini CAB 90. RPQ 90. Okey, betul. Satu. Kedua, 22.6. Dua-dua pun 22.6. Tapi kita nak tengok 67.4 darjah. Adakah di sini angle apa? PRQ sama dengan 180. Ada 90 darjah kan di sini? Ini 90 kan? Ini pun 90 kan? So tolak dengan 90. Tolak lagi 22.6 darjah. Okey, so kita akan dapat 67.4 darjah. Okey, so ini adalah untuk angle ABC. ABC ya. Okey, sama dengan angle ABC. Okey, so mereka adalah congruent. Okey. Okay, tengok rajah ini pula untuk B. Okay, B ya, kita tengok B, dua rajah ini. Adakah mereka congruent? Okey, 10 cm, dua-dua sama. AF dengan UT 10 cm, okey sama. FE 3 cm. Sama juga dengan PQ kan? Okey, ini. Okey. AB kita dah. Kita nak cari apa pula sekarang? DC. Kita nak cari DC. Kita cari DC ya sini. Okey, DC berapa? DC tengok panjang AB adalah 8 kan? Panjang AB adalah 8, FE adalah 3.
Okey, AB ialah 8, FE ialah 3. Jadi berapa DC? Okey, DC sama dengan 8 tolak 3. Okey, so sama dengan 5 cm. So sini kita dapat 5. 5 ya? Adakah sama dengan RQ di sini? Sini 5, adakah sama dengan RQ? Tak kan? Berapa? RQ berapa? RQ ialah 10 tolak 3. Betul tak? 10 tolak ini ialah 7. So tak sama. So tak sama ya. RS ialah 7. DC ialah 5. So maksudnya bukan congruent. Ataupun kita tengok satu lagi PU tu. Kita cari PU, tengok PU berapa? PU, kita tengok PU pula panjang ni. PU dengan BA. PU dengan BA kan? Terbalikan dia. PU dengan BA. 8 kan? Kita nak tengok betul tak? PU dengan BA sama tak? Okey, kalau PU ialah ambil berapa? 4. Sini PU sama dengan RQ tambah dengan TS. So RQ ialah 4 tambah dengan 3 sebab sama dengan 3. So PU ialah 7 cm. So sini 7. So ini tak sama dengan AB. So PU tak sama dengan AB. So di sini bukan congruent. Okay. Dua-dua darjah ni bukan congruent. Congruent kena sama panjang, sama sudut. Okay, kita tengok soalan C pula. Yang mana ya? Dua-dua ni terbalik muka dia macam pantulan kan? Okey, sepatutnya DC dengan SR adalah panjang yang sama, bahasa sama ya. So ini okey. Sama, tapi RQ dengan DA ya. Okey, betul tak? Okey, ini dua-dua ni. Okey, RQ dengan DA sama. Okey, panjang dia betul nah. Ini pun 9. Okey, panjang dia okey. Okey, untuk soal Rajan ni kita cuba tengok sudut. Tengok sudut dia. Kita tengok sudut dia. Adakah sudut ni? Kita nak cari sudut ni. Nampak? Sini ada 90 kan? Ini pun 90. Ini 90 dia bagi. Okey, kita cari sudut ni. Sudut apa? Sudut ADC. ADC. Berapa sudut ADC? Sebab segi 4, jumlah sudut ialah 360. So 360 tolak dengan ada 90, tolak 90, satu lagi sudut ialah 83. Okey? So sama dengan 97, betul tak? 97. Jadi dia 97. Okey. Jadi kita tengok balik dalam raja yang kedua, tengok angle SRQ pun sama dengan 97. Jadi maksud di sini kalau untuk raja yang kedua ini ialah 90. 360 tolak juga 90. So maksudnya untuk soalan ni panjang adalah sepadan dan sudut pun sepadan. Okey, untuk raja ni kita kata bentuk apa? Congruent ke tak congruent? Ya, ini ialah congruent. Okay. Okay, soalan dia. Dua segitiga ya. Apa? Okey, untuk ni, untuk raja yang pertama, nampak tak ada tanda ini? Ada dua tanda ni, maksudnya sama panjang. Kalau CB ialah 8, AC pun 8. Ya. Okey, ini pula raja ini PQ ialah 8, so RP ialah 8 juga, ya.
Sama, ada tanda kan dua-dua. Okey. So kita tengok sudut dia lah. Kita tengok sudut ni ya, sebab tak sama ni 50 ni 70 ni. Okey. So kita tengok yang ni sudut di sini lah kita cari. Baik ya. Betul tak? Kita nak cari sama ada adakah dia sama dengan 50 ni. ACB ni. Okey, jadi kita akan cari ACB. Kita nak tengok sama ada dia sama dengan RPQ tak? 50. So, sudut ACB sama dengan segitiga 180 ya. Jumlah 180 tolak dengan kalau dia dua kaki, kalau ini 70, dua kaki sama ya. So, ini ABC ialah 70 juga. Okay, so tolak 70, tolak lagi 70. Kaki sama ya. So maksudnya ACB ialah 40 darjah. So di sini 40 darjah. Okay, untuk yang ni, untuk R, okay, darjah yang kedua, kalau ini 50, so dua-dua ini katakan X Okay, maksudnya X tambah 50 ialah 780. So 2X tambah 50 sama dengan 180. Kita nak cari X. 180 tolak 50. So 2X sama dengan okay, Mantras dah jawab 65, bagus. Okay, 130. X sama dengan 65. Bagi 2 ya. So ini ialah X ialah 65, ini pun 65. Adakah sama dengan 70 tu? Tadi yang rajah pertama 70. Jadi untuk soalan ni, dua-dua rajah ni, pasangan ni bukan congruent. Okay, setakat ni faham Congruent kena pasangan sisi sama, sudut pun kena sama. Jadi kamu kena carilah sudut dengan pasangan sisi dia. Okey. Sekarang kita akan masuk 5.1.2 standard pembelajaran ialah kita nak membuat apa dan menentusahkan konjektur terhadap kekongruenan segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Okey, kita nak buat sahkan. Okey. Kekongruenan tiga sisi mempunyai segitiga mempunyai sifat-sifat tertentu seperti yang ditunjukkan. Okey. Segitiga ya. Sifat kekongruenan segitiga. Okey, sifat yang pertama kita guna sisi ataupun side. SSS. Segitiga ada 3 je kan. So sisi. Okey, jadi segitiga ini ABCD dengan PQR. Tengok di sini. Setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Pandangan panjang pertama AC dengan PR sama panjang. Okey, sebab dia tanda sama. Okey, AB dengan PQ sama, dengan BC dengan QR sama. So, sama ya, nampak sama. So, this one adalah sifat. Ya. Sifat yang pertama kita guna sisi. Okey, sifat yang kedua. Sisi, sudut, sisi. Jadi kita tengok dua sisi saja dan satu sudut dia. Dua sisi, satu sudut. Dua sisi sepadan adalah sama panjang dan sudut sepadan tercangkum antara dua sisi itu sama saiz. Mesti tercangkum dua sisi itu. Jadi kita tengok sini, rajah sini AC, nampak tak AC? Okey, rajah yang pertama AC sama dengan AC sama dengan PR. AC sama dengan PR. Okey? Okey, betul dah satu, panjang dia betul. Okey, panjang kedua, tengok panjang kedua, sisi yang kedua, AB dengan PQ. AB dengan PQ, nampak tak dia tanda sama? Okey, betul dah. Okey, memenuhi syarat. Dan untuk ini, tengok sudut dia.
Dia kata di sini sudut ABAC sama. Okey, sama. Dua-dua ni sama. So ini adalah sifat yang kedua ya. Dua sisi, satu sudut. Yang ketiga ialah sudut sisi sudut. Maksudnya dua sudut sepadan yang sama saiz dan satu sisi dia adalah sama panjang. Dia kena antara sisi dua sudut dia kena antara sisi kena sisi tu antara. Tengok raja ya, tengok raja di sini. Dua sudut satu sisi. Dan sisi ini kena berantara dua-dua sudut ni. Okey, sudut yang pertama BAC. Ya, BAC nampak tak? BAC sini. Okey, BAC dengan QPR. Ini ya. So dua-dua ni kena sama. Okey, kita dah siap. Sudut yang kedua ACB. ACB, nampak tak ni? Ada dua line ni. Okey, ini dengan ini sama. Okey, sudut. Okey, dah. Dan dia ada satu lagi sisi dia. Sisi dia ialah AC ini dengan ini sama. PQ, PR. AC dengan PR. So, untuk case ini ialah sifat dia ialah dua sudut satu sisi. Kalau kamu letak kamu ambil sudut ini dengan sudut ini tak boleh. Ya, ni dua-dua tak boleh. Dia kena antara dua sudut yang kita sisi dia kena antara dua sudut. Okey? Now, yang keempat. Sifat yang keempat. Sudut sisi. Ya. Sudut dengan sisi. Okey, ada sudut, ada sisi. Tapi dia punya sisi bukan di tengah macam tadi. Dia bukan di sini ya. Sisi dia di antara kemungkinan di BC ataupun di AB, boleh. Ataupun di PQ, ya. Okey, ini contoh. So dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan. Bukan terletak. Ini nampak tak? Dia kata bukan terletak di antara dua sudut ni. Ini sifat ni tak terletak. Tadi yang ketiga ni terletak di tengah-tengah. Okey, jadi di sini kita ada dua sudut. Sudut yang pertama BAC. Ni nampak tak? Ini ini BAC ya, sini BAC sama dengan QPR. Okey. Kena besarkan skrin kalau nak nampak clear. Okey, sudut dah. Okey, yang kedua sudut yang kedua ACB. Nampak tak sudut yang kedua ini? Yang ni ya. Yang ni dengan PRQ. Okey, untuk pengetahuan, bila kita baca sudut, kita nak tengok sudut, kita tengok yang ni, yang tanda itu di tengah. Okey. Okey, dan sisi dia ialah BC dengan QR. Okey, BC, nampak dah panjang BC dengan QR adalah sama panjang. Kalau ini 6, ini pun 6. Okey, ini adalah sifat yang keempat. Ya, dalam buku teks ada juga ya. Yang kelima. Sudut. Tadi ada sisi kan. Sekarang sudut. Angle. Ya. Ketiga sudut sepadan adalah sama saiz. Kena semua ada sama saiz. Ya. Okey, maksudnya sini ya. Semua kena sama saiz. Yang keenam. Sisi sudut. SSA ya. Kena hafal ni ya. Hafal ni saja. AAA, SSA, SSS, SAS. Okey, dua sisi sepadan ada sama panjang dan satu daripada sudut ini bukan tercangkum. Kan kamu hafal senang je. Satu tercangkum, satu tak tercangkum. Senang je. Satu ialah semua sama. Okey, jadi maksudnya di sini dua sisi sepadan. AC dengan PR sepadan, BA dengan QP sepadan, tetapi sudut sepadan ni tak terletak di cangkum ni. Tercangkum maksudnya antara mereka lah. Tak ada. So di luar ya, di tepi.
So 6 sifat kita dah belajar. Okay. So kita sekarang ni kita nak tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongruenan segitiga yang kita belajar tadi. Okay. Okay, kita cuba tengok soalan A. Dua raja ni 10 sisi panjang dia sisi 10 10 ada 6 6 25 25. Adakah mereka memenuhi sifat kekongruenan segitiga? Ya. Kita rujuk pada segitiga je hari ini. Tidak. Ya, jawapan dia tidak. Kenapa tidak? Okey. Okey, ini adalah jawapan dia, tidak. Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai dua sisi sepadan. Betul kan? 10 dengan 6 cm tu memang menepati. Dan satu sudut sepadan yang sama. 25 dengan 25 darjah. Betul, sama. Tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Maksudnya ini satu lagi panjang dengan sisi dia. Satu lagi ukuran untuk sisi sini ya dengan sudut dia adalah berbeza. Kalau kita kira luas adalah tak sama. Okey, kita guna luas pun tak sama. So ini bukan kongruen. So yang B pula soalan ni. Kita ada dua raja di sini ya. Okey. Kita tengok sini. Mereka tak mempunyai panjang sisi yang sama. Okey, yang ni 3 cm, yang ni 6 cm. Yang ni 4 cm, yang ni 8 cm, kan? So, hypotenuse dia 5 cm dengan 10 cm. Tapi, sudut dia sama. Sudut mereka sama kan? Nampak tak? Sama. So, adakah mereka kongruen? Walaupun saiz yang dilukis, skala dia tak sama. So, untuk kes ini, tidak. Tidak juga. Kongruen kena sama besar. Walaupun kamu kata dia, kita kira memang dia pembesaran 2 kali, kan? Tapi tidak. Kongruen kena sama panjang besar dia dengan sudut yang membesar. So, tidak ya. Jawapan di sini tidak. Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai 3 sudut sepadan yang sama. Tetapi ukuran semua sisi sepadan adalah berbeza. So kalau kita kira luas adalah tidak sama. Okay. Raja di bawah menunjukkan dua segitiga yang kongruen. Yang ni dia kata dua segitiga yang kongruen. Jadi kongruen di sini, nampak ni ada ditanda ya. Di dua sisi ni. Okay, now di sini diberi sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Kita guna sudut sisi sudut. ASA ya. Okay, lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri lain yang terlibat dalam sudut sisi sudut ini. Adakah kita dapat cari ciri-ciri yang lain? Okay. Okay, sudut ni ya. Kita tengok sini. A, C, B kan? Dengan ACB dengan sini ya. ACB dengan DFE. Okey. DFE ya. Okey, dah dapat. Okey, dah dapat ni ya. Okey, macam mana dengan sisi dia? Sisi dia. Yang mana? Boleh bagi jawapan? Siapa boleh bagi jawapan? Sisi dia? Sisi yang sepadan? AC sama dengan DF. AC dengan DF. EF. AC dengan EF. AC. DF. Okey. Kita tulis AC adalah sama dengan DF. Ya, DF. Okey.
Di sini untuk sifat ni sisi dia tercangkum antara dua sisi sudut. So di sini sudut maksudnya dia tercangkum, maksudnya ini dua-dua ni. Okay? Katakan AC tadi dah jawab, AC dengan DF. Sini. Lagi satu? Okay. Sudut. Sudut lagi satu, sudut dia apa? Kita boleh guna sudut apa? ACB sama dengan DFE. ACB sama dengan DFE. ACB dah jawab kan tadi? Oh ya. ACB dah jawab, so kita guna ABC. Okay, ABC sama dengan mana? Kalau ABC sama dengan apa? Angle apa? DEF. Betul, bagus. DEF, betul, thank you. Okay. So ini kalau kita disuruh isi, so suruh isi ajalah sudut, sisi sudut. Okay. Okay, kita dah jawab tadi soalan ni. Okay. Ataupun kita ada satu lagi pilihan. Sudut, sisi sudut kita guna tadi ACB. Okay, yang pertama bagi kita guna tadi saya kata satu lagi sisi yang sama panjang ialah kita guna AC, nampak tak? Yang kedua, ya, raja yang kedua ya. Ini ya. AC dengan DF, AC dengan DF. Tu. Sebab dia ada dua sisi yang berlainan. Okey. So lagi satu sudut dia jadi BAC dengan EDF. Dua sudut ni. Okey, sekarang raja di bawah menunjukkan satu segitiga EFG. Okey, satu segitiga EFG. Ya, tengok EFG. Nah, diberi satu lagi segitiga KLM. Kita ada satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan EFG. Ya. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan. Okey, sekarang kita kena bagi dia sifat pula. Dia bagi kamu dua raja, kamu kena bagi sifat dia. Untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Sekiranya, okey, soalan dia. Okey, yang pertama. Sekiranya A. Okey. Saya akan buat yang pertama A dulu. A ya? Okay, kita kena bagi sifat apa? Okay, kamu kena tentukan sifat. Sekarang dia bagi EFG sudut. Okay, dia bagi sudut. Dia bagi lagi sudut. Dia bagi lagi sisi. Okay, sifat mana ini? EFG, EGF dengan KML. Okay, dua-dua ini sama. EFG dengan KLM, sudut ini sama. Betul? Okay. Panjang ya, sisi ya, ini EF dengan KL sama panjang, betul? Okey, jadi kalau diberi dua sudut sepadan dan satu sisi sepadan, dua sisi sepadan dan satu sisi sepadan yang bukan di antara dua ni. Okey, ini kita kata dua sudut satu sisi, betul? Tapi kita kena pilih adakah dia sudut sisi sudut ataupun sudut sudut sisi. Dua sifat. Sudut sudut sisi ataupun ni. Kita ada dua kan? Sebab dia dua sudut kan? Sudut sudut. Okey, bukan. Sudut ialah A ya, angle ya. Sudut sudut and sisi ialah side. Yang ni ataupun dia sudut angle side angle. Okay.
Dan di sini kita tengok dia dua sudut sepadan. Ada dua sudut. Tetapi sisi dia, nampak tak? Sisi di sini tak tercangkum. Tak tercangkum antara dua-dua ni. Kalau contohnya sisi di sini, kita baru kata sudut, sisi, sudut. Okey, betul? Tapi soalan ni, sisi dia bukan tercangkum. Jadi jawapan di sini ialah sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Boleh faham tak? Kalau tercangkum, kalau di antara, panjang sisi itu di antara dua sudut ni, baru kita kata sudut, sisi, sudut. Sebab dia di antara dua-dua sudut ni. Dia di antara. Okey, macam ni. Contoh ni. Baru kita kata ni. Okey. Angle, sudut kita guna angle. Angle, side angle. ASA lah. Tapi untuk soalan ni ialah AAS. Okey. Okey, kita tengok ni. Sifat yang mana? EG sama, KM dengan KM sama, yang ni kan. Dengan ni sama. Okey, GF, CC pun sama. Dan EF dengan KL sama panjang. Okay, apa sifat di sini? Siapa boleh bagi jawapan? Sifat kekongruenan. Yang mana? Ada 6 kan? SSS, right, teacher? SSS. Sisi. Okey. Betul ya? Okey, sebab semua sisi sama, sisi sama, sisi sama. So, diberi 3 sisi sepadan. 3 sepadan, oleh itu sifat kekongruenan ialah sisi, sisi, sisi. Side, bahasa Inggeris pun SSS sebab bahasa Inggeris yang side, side, side. Ya? So, sisi, sisi, sisi. Okey. Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Ketiga soalan dia apa? Soalan dia bagi sisi yang pertama. EF sama dengan KL. Nampak tak sini? EF sama dengan KL. Okey. Satulah. Sudut dia lah FEG sama dengan LKM. Sudut FE, baca E, tengok E, tengok E. So FE di sini sudut di sini sama dengan KLM di sini. Baca di sini. Baca K, tengok. So sama. Betul? Dan lagi satu sisi dia. Sisi ni. EG. Nampak tak EG sini? EG dengan KM sama panjang. Okey. So apa sifat kekongruenan untuk soalan ni? SAS. SAS. Kita tengok jawapan dia betul tak? SAS. Bagus tanya. SAS. Apa dia masukkan dengan SAS ni? Dia bagi 2 sisi sepadan. 2 sisi sepadan, 1 sudut sepadan. Ada 2. Jadi kamu dah tahu side ya. Sisi ialah side, sudut ialah angle. Okay, so dia cangkum. Sudut ni dicangkum antara 2 sisi. Jadi sudut dia di tengah lah. Nampak tak? So jawapan sini, nampak jawapan ni. Sisi, kalau tak boleh bahasa Inggeris, ambil bahasa Melayu Sisi dengan sisi. Sudut dia dicangkum di tengah. Sisi, sudut, sisi. Okay, kalau tukar dalam bahasa Inggeris panggil side, angle, side. SAS. Okey, itu kita dah belajar sifat dia. Okey, yang ketiga ya, untuk kekongruenan 5.1.3. Okey, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan ni. Okey, dalam kejaya ya, dalam bidang kejuruteraan engineering, konsep kekongruenan segitiga digunakan untuk membina penyokong jambatan. Okey, tengok gambar ni. Supaya jambatan itu dapat disokong dalam keadaan yang seimbang. Ya, kalau kamu tengok jambatan Pulau Pinang, mereka mesti menggunakan sifat kekongruenan.
supaya jambatan ni akan stable, ya, disokong dengan seimbang. Okey. Kita tengok soalan yang ini soalan yang kita menyelesaikan masalah. Raja di sebelah. Okey, raja di sebelah. Raja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maksudnya dia sama kaki lah. Maksudnya sudut di sini dua-dua ni ini adalah sama panjang. Okey, kaki dia, sudut dua-dua kaki ni adalah sama panjang. Okey. Okey, PQR dengan keadaan PR sama dengan, okey, saya dah tanda ya. Dia kata PR sama dengan QR. Panjang PR. Panjang PR di sini sama dengan QR. Betul lah? Dua-dua ni. Okey. Sekarang soalan ni. Selepas tu kita tengok soalan ni. AB. Okey. AB. Titik A dengan titik B. Masing-masing titik tengah. Di titik tengah bagi sisi PR. So, AB berada di titik tengah PR, ya. Yang kedua, B berada di titik tengah QR. Betul. Mereka berada di tengah. Okey, sekarang soalan dia apa? Soalan yang kita kata, tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QAR, okey, adalah congruent. Maksudnya kita nak buat P, saya guna color line ya. Dia cuba. Boleh nampak? Okey, maksudnya kita nak PBR sini. Okey. Jadi kalau keluarkan, maksudnya macam ni. Ini R, ini B. Okey. Ini satu segitiga ya. Lagi satu segitiga ialah QAR. Jadi macam ni. Okey. Maksudnya macam ni. Q. Ini Q. Ini R. Ini ialah P. Okey, adalah congruent. Kita nak tunjukkan. Kita nak buktikan. Adakah dua-dua ini adalah congruent? Ya. Sini satu dan sini pun satu. Adakah mereka congruent? Okey, jadi tadi saya dah lukis ni kan. Okey. Okey, berdasarkan darjah di sebelah, PR sama dengan QR. Soalan ini yang soalan bagi kan? Betul? Sudut PRB ini, sudut di sini, adakah sama dengan sudut QRA? Ya, sama kan? Sebab apa saya kata sama? Sebab tadi dia kata segitiga sama kaki. Okey, kalau sama kaki, so dua-dua ni adalah sama panjang. So sama ya. Okey, QRA. Okey. Dan BR, kalau dua-dua situasi ni, so BR di sini adalah sama dengan AR lah kan. Sebab kaki sama kan. Kita potong dua. Jadi segitiga PBR dan QAR memenuhi sifat untuk apa? Dua sisi, satu sudut. Okey, dua sisi ya. Dua sisi, satu sudut. Jadi sisi dan sudut itu adalah tercangkum antara dua sisi itu. So kita ambil jawapan dia, kita kena buktikan dan kita sebut sisi, sudut, sisi. Ya, ataupun SAS. Boleh ikut? Boleh faham tak? Okay. So, kita dah buktikan sebab dia suruh tunjukkan. So, kita dah buktikan bahawa segitiga PBR dengan QAR adalah congruent.
Okey, satu lagi soalan berkenaan penyelesaian masalah. Okey, SIBA menyediakan dua keping kad berbentuk trapezium yang kongruent seperti yang ditunjukkan dirajah di bawah. Okey. Setiap kad dilukis dengan separuh logo. Yang ini kebat sikit ya. Kalau boleh faham bagus. Okey, ini kad ni dilukis dengan separuh logo. Okey, soalan ni kita SIBA ni nak mencantumkan. Dia nak cantumkan combine tu dua keping kad itu untuk membentuk satu pentagon. Dia nak bentuk pentagon. Pentagon tu berapa sisi? Ada 5 sisi kan? Yang berlogo lengkap. Logo tu kena cantum jadikan dia jadi pentagon. Okey, dan dia bagi jika perimeter pentagon ialah 90 cm. Okey, kita nak hitung luas dalam cm persegi pentagon tu. Soalan mencabar sikit tapi kalau boleh tengok saja. Okey, dua kad ni ya. Okey, kita sekarang ada dua kaedah saya nak tunjuk. Kaedah yang pertama, saya tunjuk kaedah yang pertama. Mula-mula kita memahami masalah dulu. Masalah di sini. Tadi apa? Tadi dia kata ada dua keping zat dan dia akan logo yang lengkap kan? Okey. Jadi di sini trapezium, ini trapezium kan? Trapezium ABCD dengan trapezium PQPSR adalah kongruent. Dia memang bagi kongruent. Jadi maksudnya AB, panjang AB sini ya. Panjang AB dengan QP. Okey, panjang AB sini. AB dengan QP. So AB dengan QP sama panjang. Okey, BC dengan PS. Okey, tengok panjang BC dengan PS sama panjang, dengan CD dengan SR sama panjang, AD dengan QR. Semua sama panjang. Dan dia bagi perimeter ialah bila cantum semua perimeter. Perimeter di sini maksudnya semua lilitan kat luar. Ya, panjang lilitan di luar ialah 90 cm. Okey, sekarang kita nak selepas kita dah cari perimeter nanti kita akan hitung luas dia. Kita nak cari luas dia. Okay. Lepas tu sekarang kita cuba cantum dia. Okey, kalau ikut di sini, gambar di sini kita cantum jadi bentuk macam ni. Kita akan dapat bentuk macam ni, pentagon. Pentagon sisi pentagon saya 5 sisi pentagon. Nampak tak sini 1 2 3 4 5. Ada 5 sisi. 1 2 3 4 5. Okey. So pertama sebab kita tak tahu panjang jumlah lilitan luas perimeter. Tadi dia bagi perimeter ialah 90. 90 maksudnya lilitan luas semua 90. Jadi di sini tengok CD kita dah tahu 20. DA pun 13. QR pun 13, ni 20. So kita nak cari CS. Panjang sini, nampak tak panjang CS? So panjang CS ialah kita guna CS kita cari panjang CS. Kita cari panjang CS berapa? Semua lilitan luar 90. Okey. So 90, jumlah dia 90, tolak semua ni. Tolak dengan AD. AD berapa? AD 13, tolak dengan DC 20, QR 13 kan, dengan RS 20. Tolak semua. Barulah kita dapat CD. Sini, CD ni. CS. Baru kita dapat CS panjang ni. Berapa? Okey, panjang ni. Okey. Selepas tu barulah kita cari luas dia. Baru kita boleh cari luas. Okey, jadi kita dah cari. Kita dah buat tadi soalan yang kedua ni. Okey, selepas tu kita melaksanakan strategi. Okey, kita nak cari CS kan. So CS di sini nampak CS. So 90 tolak 13 tolak 20 tolak 13 tolak 20, kita akan dapat 24. 24 ya. So CS ialah 24.
CS 24. Okey. Kalau CS 24, sini tengok sebelah kuning yang sebelah ni. Kuning ni. So CB ialah 12, ini pun 12 sebab sama panjang kan. 12. Okey. Kita dah dapat cari dah panjang CS. Tapi sekarang kita nak cari luas pentagon. Sebelum kita cari luas pentagon, sebab ini adalah trapezium. Kita nak tahu panjang AB ni, nampak tak ni? Yang tengah ni, AB ni. Okey. Sini, AB. AB ni kita tak tahu sebab kalau sebab kita nak cari luas trapezium. Okay, so AB, panjang AB penting sebab kita nak guna ni. So kita cuba buat dalam bentuk ni yang warna biru ini. Okay, macam mana? Sebab kalau luas trapezium, jumlah dua sisi, nampak tak? Dia jumlah dua sisi darab dengan tinggi. Kita kena ada tinggi dia. So kita kena cari tinggi. Macam mana nak cari tinggi? Ketika sini, bahagian sini nampak kita letak X sini. Okey, kita nak cari tinggi, kita guna teorem Pythagoras. Okey, X ini berapa? Okey, nak cari X, so ambil hipotenus ini 13 persegi, 13 kuasa 2 tolak dengan 12. Kita dapat nilai X. So X ialah 169 tolak 144. So kita Okay, jadi X sama dengan 169 tolak 144. So sama dengan 25. Okay, so S ialah 5 cm. So S di sini adalah 5 cm. Okay, so panjang AB berapa? Sekarang kita dah tahu panjang AB ialah 20 tambah 5. So AB, panjang AB ialah 25 cm. Okey. Dan sekaranglah baru kita cari luas pentagon. Luas pentagon tu adalah bentuk trapezium. Ada dua kan? Ada dua bentuk kan? So ini kali dengan luas trapezium. Macam mana nak guna luas trapezium? Formula dia ialah 1/2 darab dengan panjang dua sisi ini 20 darab ni panjang sini ya. Sekarang panjang sini ialah 25. So 20 tambah 25 darab dengan tinggi dia ialah 12. Okey ini. Okey. So 2 darab dengan 1/2. 20 tambah 25 ialah 45 kali dengan 12. Okey. Actually saya boleh potong. Okey. So selepas tu kita kali semualah 2 kali 45 kali 6. So kita akan dapat 540 cm persegi. Okey. Kaedah okey, maka luas bagi pentagon ialah 540 cm persegi. Okey. Okey, itu sajalah untuk perkongsian hari ini.